dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana limpah dan kurnianya dapat kita mendengar ceramah yang sangat bermanfaat kepada remaja zaman sekarang. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan Ustaz Adnin dalam program ini. Untuk makluman hadirin, majlis pada hari ini adalah merupakan anjuran pembina Bintulu. Jika anda ingin mengetahui maklumat lanjut tentang pembina Bintulu, anda boleh melayari website atau media sosial pembina. Bagi menambah keberkatan program Deans VS Deans List pada petang ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Osman. Majlis dengan segala hormatnya mempersila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fil muslimi wa muslimat wa mu'mini wa mu'minat al-hayya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Amin amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Osman di atas bacaan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, suka saya membaca biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Ustaz Ahmad Adnin bin Roslan. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1992. Status Ustaz Adnin adalah Ustaz telah berkahwin dan telah dikurniakan 2 orang cahaya mata yang diberi nama Sarah Adnin dan Mariam Adnin. Ustaz Adnin juga bekerja sebagai founder dan CEO syarikat Tarbiyah Sentap. Latar belakang pendidikan Ustaz, pada tahun 2004 sehingga 2005, Ustaz telah belajar di Mahat Tahfiz Al-Quran Hira dan pencapaian Ustaz berjaya menghafaz 30 juzuk dalam tempoh 1 tahun 9 bulan. Seterusnya, pada 2006 hingga 2010, Sekolah Menengah Islam Hira dan Ustaz telah menjaya mendapatkan 9A dalam SPM. Seterusnya, pada tahun 2011, Ustaz menduduki STAM di Akademi Ikatan Muslim dan menumpang di SMAM-TTAJ. Pencapaian STAM mendapat 9 mumtaz 1 jaizidan. Dan seterusnya pada tahun 2012 hingga 2013, Ustaz telah melanjutkan pelajaran beliau ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang ulum Islamiyah. Dan pada tahun 2013 hingga 2015, Ustaz telah melanjutkan pelajaran beliau ke Madinah International University dalam bidang fiqh wa usul. Hobi Ustaz beliau adalah menulis, buat lagu dan bermain bola. Pencapaian Ustaz pada setakat ini, Ustaz berjaya setakat 19 Januari 2021, Ustaz telah berjaya ditulis sebanyak 11 buku. Itu saja. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersila Ustaz Adnin bin Roslan untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengerusi majlis,
yang saya kasihi AJK program dan pihak penganjur daripada pembina Persatuan Belia Islam Nasional. Semoga Allah kurniakan syurga kepada semua AJK yang terlibat untuk menganjurkan program ini, insya-Allah. Juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang join live pada tengah hari yang indah ni di bulan Ramadan pula tu. Semoga Allah SWT memberi syurga pada kalian semua. Moga Allah ampunkan dosa kita semua. Moga Allah rahmati kita semua. Moga Allah terima amalan kita. Dan moga Allah matikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan moga kita semua dapat masuk syurga sama-sama tanpa hisap, insya-Allah. Okey, sebenarnya secara peribadi saya respect lah pada korang semua yang sanggup mengorbankan masa kosong korang untuk join majlis ilmu pada tengah hari ni. Tengah hari biasanya ngantuk, puasa pula tu, panas pula tu. Lepas tu tak ada orang pun paksa korang untuk join live tengah hari ni. Tak ada siapa paksa pun. Mak bapak korang tak suruh. Tak ada siapa paksa. Bahkan kalau korang join live hari ni, tak dapat apa-apa habuan dunia pun. Korang join live pada petang pun, tak dapat apa pun. Yang dapat hanyalah ilmu yang menjadi bekalan kita. So saya yakin 100%, saya yakin korang semua join live pada hari ni, program pada hari ni semata-mata kerana Allah. Sebab tak ada apa-apa habuan dunia yang korang akan dapat. Tapi korang sanggup korbankan masa kosong korang, yang mana korang boleh gunakan masa kosong ni untuk tidur boleh, ataupun buat benda-benda yang tak sepatutnya, tengok drama, movie, game, apa benda kan, message awet dan sebagainya. Tapi subhanallah, korang mengorbankan masa korang untuk join program pada tengah hari ni. Ini bukti bahawasanya korang semua ni adalah pemuda-pemuda yang hebat, mahasiswa yang cintakan Islam. Dikala pada hari ni, akhir zaman ni, ramai orang-orang muda seolah-olah berlumba-lumba ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Bangga dengan maksiat, seronok dengan maksiat. Tapi Masya Allah, korang semua yang join program pada tengah hari ni, yang mengorbankan masa semata-mata untuk ilmu, untuk dekatkan diri dengan Allah, inilah bukti bahawa korang semua ni mencintai Allah dan Rasul, mencintai agama dan nak berubah. So saya doakan moga kita semua istiqamah, insya-Allah. So pada tengah hari yang indah ni, kita nak bincanglah tentang Dean List versus Dean's List. Ya, lebih kurang lah kan. Tapi basically saya nak cerita tentang kehidupan mahasiswa lah. Macam mana kita nak jadi seorang pemuda yang betul-betul baik dari segi akademiknya dan juga baik dari segi agamanya. Kenapa benda ni penting untuk kita cerita? Sebab ramai orang akademik bagus, agama tak bagus. Ada orang pula agama bagus, akademik diabaikan. So kita mestilah menjadi orang yang tengah-tengah. Agama bagus, akademik pun bagus juga. Itulah ciri-ciri Muslim yang berjaya. Sebelum saya nak cerita panjang lebar tentang benda tu, saya nak mulakan dengan noktah yang pertama dulu. Noktah pertama kita pada tengah hari ni, saya nak cerita tentang pemuda, tentang anak muda, tentang mahasiswa. Sebenarnya kalau korang perasan, Allah dan Rasul banyak kali cerita tentang pemuda. Allah cerita dalam Quran, Nabi cerita dalam hadis tentang betapa pentingnya kita menggunakan masa muda kita untuk kebaikan. Betapa pentingnya kita gunakan masa muda kita untuk mengejar ketakwaan dan keimanan. Betapa pentingnya kita gunakan masa muda kita untuk agama. Dan benda ni ada banyak diceritakan dalam Quran dan hadis. So saya nak kongsikan hadis yang pertama, yang mana Nabi SAW mention tentang orang-orang muda. Yang mana Nabi SAW bersabda, yang mafhum dia, di akhirat nanti ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah, di mana ketika itu tiada naungan melainkan naungan tersebut. Dan para nabi serta orang yang mati syahid pun jealous terhadap 7 golongan ni. Bayangkan dekat pada mahsyar ada macam-macam jenis orang. Berpanas-panas, ada yang macam-macam lah. Macam-macam golongan. Dia kena hisap lama kan. Matahari sejengkal je, memang panas teruk lah dengan keramaian orang macam itu.
Tapi ada 7 golongan ni, dikala orang tengah bersusah payah time pada mahsyar, 7 golongan ni berada di bawah naungan arasy Allah, dilayan macam VIP ya. Subhanallah. Dan antara 7 golongan tu, Nabi SAW ada mention satu golongan, iaitu Asyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah tak kata orang tua yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat 7 berada di 7 golongan yang berada di naungan arasy Allah? Kenapa bukan orang tua? Kenapa orang muda? Sebab kebiasaannya orang tua confirm beribadat. Selalunya lah. Sebab itulah kita nampak kat masjid banyak orang tua je. Sebab apa? Sebab dia tahu masa dia dah singkat untuk hidup. Tapi orang muda ni ada masa yang banyak, ada tenaga yang banyak, ada kesihatan tubuh badan, ada segala-galanya lah. Yang mana ramai orang muda pada hari ni, bahkan daripada dulu pun, ramai orang muda menggunakan masa muda dia untuk mencuba-cuba maksiat, berhibur sini sana. Dia menyia-nyiakan, mensia-siakan waktu muda dia. Tapi ada satu golongan ni, asyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia gunakan waktu muda dia untuk beribadah pada Allah SWT, untuk mencari ilmu, untuk buat dakwah, ikut tarbiyah, join usrah dan sebagainya. Orang macam ini, pemuda yang macam ini akan berada di bawah naungan arasy Allah, insya-Allah. Dan saya yakin korang semua ni adalah pemuda yang sebegitu. Sebab apa? Sebab korang mengorbankan masa kosong korang untuk ilmu. Itu bukti bahawasanya korang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai ibadah, nak berubah. Mudah-mudahan saya doakan moga kita semua sama-sama dapat berada di bawah naungan arasy Allah. Okay, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Tabrani, Inna Allah Azza wa Jal la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat kagum, sangat takjub, sangat respect dengan pemuda yang dalam diri dia tiada sifat kebudak-budakan. Saya ulang balik. Inna Allah Azza wa Jal la yu'jabu minasyab laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah kagum dengan pemuda yang dalam diri dia tak ada sifat budak-budak. Sifat budak-budak tu apa? Sifat budak-budak bukanlah kita ni selalu manja ke apa. Tak. Budak-budak ni fikiran dia adalah main. Berhibur. Game. Movie, kartun. Makan. Budak-budak kan, budak ni tak ada tanggungjawab. So dia fikir hidup dia nak main, nak enjoy. Tak dapat benda yang dia nak, menangis. Itu budak. Berbeza dengan orang muda, orang dewasa. Orang muda, orang dah besar ni, dia hidup dia dipenuhi dengan tanggungjawab. Tanggungjawab pada keluarga, tanggungjawab pada diri sendiri, tanggungjawab pada agama, tanggungjawab pada masyarakat, macam-macam tanggungjawab kita. So kalau kita muda, tapi kehidupan kita, fikiran kita macam budak-budak. Fikir nak main je. Sikit-sikit game. Movie, drama. Lagu ni. Melepak sini sana. Hidup nak enjoy je. Orang macam ni Allah langsung tak kagum. Allah langsung tak respect. Pemuda yang Allah respect adalah pemuda yang dalam diri dia dipenuhi dengan tanggungjawab. Orang macam ini, orang yang gunakan masa muda dia untuk menjadi pemuda yang bertanggungjawab pada diri dia, pada keluarga dia, pada agama, pada masyarakat, pada negara. InsyaAllah, orang macam ini Allah sangat kagum dan sangat besar ganjaran dari sisi Allah SWT. Persoalannya, adakah kita pemuda yang sebegitu? Ataupun kita ni still macam budak-budak juga? Asyik main game je, movie je, drama je, tidur je, makan je. Bila bagi tanggungjawab sikit, mengeluh dan sebagainya. Cuba kita muhasabah sama-sama lah. Ketiga, ada dalam satu hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang tidak berganjak anak Adam di hari akhirat kelak, melainkan telah ditanyakan kepada dia beberapa perkara. Antaranya, time dia hidup, dia guna untuk apa?
Masa muda mereka di manakah mereka gunakan? Nabi SAW bagi tahu benda ni. Maknanya dekat akhirat nanti Allah akan tanya, masa muda kamu guna untuk apa? Ini soalan yang berat. Apa kita nak jawab depan Allah kalau kita menggunakan masa muda kita dengan kelalaian? Apa kita nak jawab? Bila Allah tanya masa muda guna untuk apa? Kita nak jawab, ya Allah, aku banyak buang masa, ya Allah. Lepas tu aku banyak berhibur, ya Allah. Agama ni aku pandang indah tak indah je, ya Allah. Apa kita nak jawab ke Allah nanti? Sebab Allah akan tanya tau. Hadis yang famous, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua. Benda tu Rasulullah mention banyak kali. Muda sebelum tua. Sebab apa? Kenapa Allah tanya benda tu? Kerana muda ni, time kita muda ni, kita kuat tau sebenarnya. Allah kata dalam Quran, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan kita ni mula-mula lemah, kecil kan? Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Selepas kita lemah, Allah jadikan kita kuat. Time kita muda ni, mahasiswa ni, kita ada banyak tenaga, kuat, sihat, banyak masa. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Lepas tu bila kita dah tua, kita mula beruban, mula lemah dan sebagainya. So recycle hidup ni, mula-mula kita lemah, time muda kita kuat, time tua kita lemah balik. So Allah akan tanya, time kita kuat ni apa kita buat? Adakah masa kita dipenuhi dengan benda-benda yang Allah redha? Ataupun kita penuhi masa-masa kita dengan perkara yang Allah tak redha? Benda tu kita kena sama-sama muhasabah lah. Dan juga sahabat-sahabat sekalian, Iblis dan syaitan, dia memang aim untuk rosakkan anak muda. Usaha dia untuk rosakkan dan sesatkan anak-anak muda ni lebih daripada dia usaha nak sesatkan budak kecil dengan orang tua. Sebab tu kenapa syaitan fokus sesatkan anak muda ni? Sebab masa muda ni panjang. Ada ulama kata masa muda ni bermula daripada form 1 dah balik sampailah umur 40 tahun. Ada yang kata muda ni time dah balik form 1 lebih kurang sampailah umur 50 tahun. So tempoh muda tu panjang sangat. Time tu lah syaitan akan usaha sedaya upaya untuk rosakkan, sesatkan kita dan sebagainya, sehingga akhirnya kita menyia-nyiakan masa muda kita ke arah benda yang Allah tak redha. Itu noktah yang pertama lah. So bila saya dah cerita tentang betapa Allah dan Rasul menitik beratkan tentang penggunaan masa muda kita, saya cerita ni supaya kita sama-sama rasa penting lah benda ni. Bahawasanya, aku ni belajar universiti, mahasiswa, muda, tapi aku gunakan masa aku untuk apa? Benda ni ramai orang tak perasan. Ramai orang dia selesa dengan kesihatan dia, selesa dengan dia punya diri dia. Dia lupa kadang-kadang banyak tanggungjawab yang dia telah abaikan. Sama-sama lah kita muhasabah. Ingat, Allah akan tanya. Allah akan tanya kita. Noktah yang kedua, saya nak kongsi pada tengah hari ini, adalah tentang contoh-contoh anak muda yang luar biasa yang Allah cerita dalam Quran. Contoh-contoh pemuda, umur-umur korang ni, umur-umur kita lah, saya pemuda juga, yang luar biasa yang Allah cerita dalam Quran. Pertama, Nabi Ibrahim AS. Kita pun tahu Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi yang cukup besar pengorbanan dia. Kita pun tahu. Tetapi Nabi Ibrahim AS, dia start berdakwah daripada umur dia muda. Masih muda. Mungkin semua tahu kisah ni. Yang mana kisah ni pun diabadikan dalam Quran. Yang mana Nabi Ibrahim dakwah kaum dia, tapi kaum dia tak terima. Bahkan ayah dia sendiri tak diterima. Ayah Nabi Ibrahim pengukir dan penjual berhala.
Dan ada satu hari, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala dan membiarkan berhala yang besar je tak hancur. So bila kaum-kaum dia tengok berhala-berhala hancur, diorang tanya, siapa yang hancurkan berhala-berhala ni? Lalu orang-orang kat situ dia kata apa? Ni Allah rakamkan dalam Quran. Orang kat situ cakap, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu sami'na. Mereka berkata, kami dengar fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda yang menghancurkan semua benda ni, yang mana nama dia Ibrahim. Kalau perasan, dalam ayat ni, Allah kata fata. Qalu sami'na fata. Mereka telah mendengar ada seorang pemuda yang dinamakan Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim buat dakwah pada kaum dia sejak dia muda, bukan tua. Nabi Ibrahim dilantik menjadi Nabi ketika muda. Dan dia istiqamah buat dakwah bermula daripada dia muda. Hebat tak hebat? Subhanallah. Contoh yang kedua. Pemuda yang hebat yang Allah rakamkan dalam Al-Quran adalah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS. Yang mana kita pun tahu Nabi Yusuf ni antara Nabi yang diuji dengan sangat dahsyat. Daripada kecil dia diuji. Kena dibenci oleh abang-abang dia. Lepas tu abang-abang dia campak dia masuk dalam perigi. So daripada umur dia kecil dia telah berpisah dengan keluarga dia. Lepas tu orang beli dia pula. Lepas tu dia kena dah besar sikit, kena goda dengan isteri Al-Aziz yang disebutkan nama Zulaikha. Digoda dengan godaan yang hampir mustahil lah untuk dilawan. Kalau saya berada dekat tempat Nabi Yusuf tu, saya pun tak tahu saya mampu lawan ke tak. Bayangkan dalam rumah tu dikunci, ditutup semua tingkap. Zulaikha tu pula perempuan yang sangat kaya. Bukan sekadar kaya, berharta pula tu. Bukan sekadar berharta, dia pembesar, isteri kepada pembesar di Mesir ketika itu. Dah lah cantik, kaya, ada pangkat. Bahkan bahkan Zulaikha tu sendiri yang menggoda. Yang bernafsu, nak goda, nak ajak Nabi Yusuf zina. Biasanya laki yang serang perempuan. Ini perempuan yang nak laki. Lepas tu, walaqad hammat bih. Allah cerita dalam Quran, Zulaikha tu berkeinginan, bernafsu, nak Nabi Yusuf. Wahamma biha. Dan Nabi Yusuf pun ada keinginan juga untuk nak Zulaikha tu. Maksudnya bukanlah Nabi Yusuf ni tak ada nafsu. Tak, Nabi Yusuf pun ada nafsu. Tapi Nabi Yusuf AS menundukkan nafsu dia dan menolak godaan tersebut. Dan ketahuilah, ketika itu Nabi Yusuf muda. Nabi Yusuf muda. Yang mana Allah cerita dalam Quran, turawidu fataha an nafsi. Turawidu fataha an nafsi. Ada seorang pemuda yang menolak nafsu dia. Allah sebut Nabi Yusuf sebagai fataha, pemuda. Subhanallah. Bayangkan kita muda-muda kena goda. Susah. Ada di kalangan kita nak tinggalkan video lucah pun tak mampu. Nak elakkan couple pun tak mampu. Itu baru couple, belum ajak zina lagi. Nak couple pun dah tak mampu nak lawan. Tengok video lucah pun dah tak mampu nak lawan. Ini bayangkan kena goda macam itu. Tapi sebenarnya kita mampu kalau kita betul-betul usaha, insya-Allah. Dan yang ketiga, antara pemuda yang hebat dalam Quran yang Allah cerita adalah pemuda Ashabul Kahfi. Yang mana ketika tu masyarakat ketika tu sangat teruk, raja dia pun zalim, mengajak pada kesyirikan dan memaksa rakyat dia ke arah kesyirikan. Dan ada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni, mereka berdakwah. Tapi bila mereka diancam, akhirnya mereka lari dan menyorokkan diri mereka ke dalam gua. Kemudian Allah bagi karamah yang mana mereka tidur di dalam gua tersebut. Itu semua korang tahu cerita tu. Tetapi mereka semua tu adalah pemuda. Yang mana Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityah, mereka itu adalah pemuda. Amanu bi rabbihim, yang apa nama dia tu?
yang beriman pada Allah SWT. Wazidnahum huda. Dan Allah berikan hidayah. So bila kita cerita tentang pemuda ni, betapa pentingnya kita gunakan masa muda kita untuk kebaikan, dan betapa pentingnya kita betul-betul menggunakan masa muda kita ke arah benda yang Allah redha, barulah saya nak sambung ke noktah yang ketiga, bahawasanya kita sebagai mahasiswa, macam mana kita nak jadi pemuda yang hebat. Macam mana kita nak jadi pemuda yang hebat. Noktah yang ketiga, macam mana kita nak menjadi mahasiswa yang hebat, yang cemerlang dari sudut pelajarannya, cemerlang dari sudut dakwahnya. First thing first, saya nak cerita tentang pelajaran dulu. First, macam mana kita nak cemerlang pelajaran kita? Kita kena tahu apakah maksud cemerlang. Kita kena tahu apakah itu kejayaan. Kejayaan itu bukanlah bergantung pada result. Berapa kita punya result, kan? 4 flat ke, 3 pointer ke atas ke. Itu bukan kejayaan sebenarnya. Ramai orang mengejar benda tu, lepas tu tak dapat, depress, stres dan sebagainya. Ingat sahabat sekalian, Allah tak pandang pun benda tu. Tetapi kejayaan yang sebenar adalah apa usaha kita. Usaha kita itulah yang Allah bagi pahala. Bukan result tu. Sebab itulah yang penting usaha kita biar all out. Result gempak tak gempak itu kita serahkan pada Allah SWT. Yang penting kita usaha sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan. Itulah kejayaan yang sebenar. Sebab pahala bergantung pada usaha, bukan hasil. So, kalau nak pahala yang banyak, pahala itulah kejayaan. Nak pahala yang banyak, usahalah lebih sikit. Kadang-kadang kita tahu kita tak pandai. Lepas tu kita bandingkan diri kita dengan orang yang pandai. Lepas tu kita salahkan Allah. Ya Allah, kenapa aku tak pandai? Kenapa dia pandai? No. Pahala bukan bergantung pada pandai tak pandai. Result gempak tak gempak. Pahala bergantung pada usaha. So, boleh jadi Allah jadikan kita ni kurang cerdik. Sebab Allah nak kita usaha lebih. Dan Allah nak bagi kita pahala yang lebih. Kepada orang yang pandai pula, mungkin Allah nak bagi korang pahala untuk mengajar orang lain. Yang penting, first thing first, usaha sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa ni, usaha sungguh-sungguh, sesungguh-sungguhnya. Saya cerita sikit. Bila saya belajar dulu, saya hampir kalau ada exam tu 3 bulan sebelum exam macam itu, saya akan tidur pukul 3 pagi setiap hari. Saya belajar daripada lepas isyak sampai pukul 3 pagi setiap hari. Lepas tu saya baca Quran, saya solat hajat. Sebab saya tahu saya tak pandai. Saya tak genius, otak saya slow. Bila saya tahu saya tak pandai, bila saya tahu otak saya slow, apa yang saya buat? Saya usaha lebih sikit lah daripada orang lain. Tidur pukul 3 pagi setiap hari. Lepas tu bangun pukul 5.30. Lepas tu solat subuh jemaah. Lepas tu belajarlah. Dekat kelas pun saya tak tidur. Saya banyak tidur petang lah. Tengah hari dengan petang saya banyak tidur lah juga. Sebab saya nak gunakan masa malam dan pagi saya memang untuk belajar gila-gila. Sebab saya tahu saya tak pandai. So first thing first, usaha. Sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Jangan jadi orang yang bagi alasan. Aku ni tak pandai. Aku ni assignment banyak. No. Usaha sungguh-sungguh. Yang kedua, ikhlaskan niat lah. Kenapa? Aku belajar. Adakah belajar semata-mata untuk nak dapat degree? Adakah belajar semata-mata nak dapat diploma? Adakah belajar semata-mata nak dapat result yang gempak, lepas tu dapat kerja, dapat pangkat tinggi, dapat gaji besar? Adakah belajar semata-mata nak penuhi hasrat mak bapak? Kita pun malas nak belajar tapi mak bapak suruh, kita pun belajar je lah. Terpaksa. So kalau kita ni, niat kita tak jelas, benda tu yang membuatkan kita menjadi malas. Bila niat kita belajar tak jelas, itulah punca kita menjadi orang yang malas. Simple lah saya bagi contoh. Nak bawa kereta. Kalau kita pun tak tahu kita nak bawa kereta tu ke mana, kita pun akan bawa kereta dalam keadaan tak ada hala tuju lah. Dan tak sampailah ke tempat yang kita nak pergi tu sebab kita pun tak tahu kita nak pergi mana. Tapi kalau kita tahu, okay, aku nak pergi Johor contohnya. Daripada Shah Alam pergi Johor. Kita tahu maklumat itu. So apa kita akan buat? Kita akan isi minyak cukup-cukup. Sediakan duit tol cukup-cukup. Kereta kalau perlu servis, kita servis dulu. Check brake dan sebagainya. Kalau perlu kita ajak orang teman, kita ajak orang teman supaya kalau apa-apa terjadi, dia boleh tolong. Kredit pastikan ada supaya kalau apa-apa terjadi, kita boleh call orang. Kita akan siapkan bekalan
Dan akhirnya kita akan pergi jalan sampailah ke tempat yang kita nak pergi. Tapi kalau kita tak ada maklumat, tak ada hal tuju, itu yang kita terumbang ambing. Sama juga dalam belajar ni, kita nak belajar kan. Kalau kita tak ada niat yang jelas, itu yang kita jadi malas. Malas lah aku siapkan assignment, malas lah belajar. Aku tak kisah sangat pun sekarang ni. Tak ada degree pun dapat kerja juga. So aku belajar ni, takat-takat cukup makan cukup lah tu. Aku belajar ni supaya orang tanya, dah ada diploma ke tak? Aku boleh jawab ada. Cukup lah tu. Maknanya maklumat dia bukannya nak menguasai ilmu tu pun. Maklumat dia adalah akhirnya untuk dunia juga. Untuk setakat kerja dan sebagainya. Na'udzubillah. Rugi lah. Kalau belajar penat-penat tapi tak ikhlas, tak dapat pahala pun, rugi. So ikhlaskan niat. Ya Allah, aku belajar ilmu ni kerana Engkau, ya Allah. Aku belajar ilmu ni kerana aku nak menguasai ilmu fardu kifayah ni. Contoh korang ambil kos engineering ke, ambil kos doktor ke, medik ke, ambil kos agama apa-apalah. Semua ni, kalau bukan agama, dia fardu kifayah lah. Aku belajar ni supaya aku dapat menguasai ilmu ni, supaya aku dapat gunakan ilmu ni untuk memberi manfaat pada masyarakat. Dan Nabi kata khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada manusia. So aku nak menjadi sebaik-baik manusia, ya Allah, yang memberikan manfaat pada manusia dengan ilmu yang aku ada, ya Allah. Ya Allah, aku belajar sungguh-sungguh ni supaya aku dapat kerja yang baik. Bila aku dapat kerja yang baik, aku dapat gaji yang baik supaya aku dapat sara keluarga aku dapat sara mak ayah aku dapat kahwin kalau perlu kahwin. Mestilah kena kahwin kan. Supaya aku dapat pergi haji. Mana kita niatkan bukan semata-mata untuk dapat kerja, tapi kita niatkan semata-mata supaya kita dapat gunakan duit kerja yang kita ada tu untuk bantu keluarga, bagi nafkah keluarga, untuk pergi haji, untuk sedekah. Ya Allah, kenapa aku nak belajar ni? Supaya aku nak menjadi orang Islam yang berilmu, supaya orang hormat agama kita. So kita banyakkan niat supaya apa? Kita punya semangat nak belajar tu betul-betul jelas. Niat yang jelaslah punca kita semangat dan istiqamah. Seorang ulama kata, al-futur ba'dal mujahadah min fasadil ibtida'. Berputus asa selepas bersungguh-sungguh adalah disebabkan permulaan niat yang salah. Kenapa kita selalu down, kenapa selalu give up, kenapa selalu putus asa, penat dan sebagainya? Sebab maklumat kita tak jelas. Kenapa kita buat benda tu? Sebab itulah first big why. Kenapa aku belajar ni sangat penting. Korang bolehlah fikir balik, kenapa aku belajar ni, kenapa aku ambil diploma, degree ni, untuk apa? Fikir balik-balik. Fikir baik. Fikir baik-baik. Yang ketiga, urus masa dengan baik lah. Ramai orang kata tak sempat lah buat assignment. Tak sempat lah ni, tak sempat lah tu. Dia bukan tak sempat, bukan tak ada masa. Tapi kita banyak buang masa. Sehari ada 24 jam. Sehari ada 24 jam. Seminggu ada berapa jam? Korang darab dah 7. Setahun ada berapa jam? Korang darab lah 365 hari. Masa banyak. Yang membezakan kita dengan orang lain adalah orang lain mungkin tak buang masa, tapi kita banyak buang masa. Kita komplain masa tak cukup bukan sebab masa tak cukup, tapi kita banyak membazirkan masa kita pada benda-benda yang tak sepatutnya. Cuba korang muhasabah diri. Sehari aku tidur berapa jam? Sehari aku main game berapa jam? Sehari aku termenung, tak buat apa, berapa jam? Sehari aku tengok drama, movie, berapa jam? Sehari aku melepak berapa jam? So, sehari aku buat assignment berapa jam? Sehari aku ibadat berapa jam? Ataupun kita banyak buang masa sebenarnya. Ingat sahabat sekalian. Ingat satu benda. Buang masa ni satu dosa sebenarnya. Bahkan Allah pernah bersumpah pada masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Kalau kita banyak buang masa, kita adalah orang-orang yang rugi. Membuang masa pada perkara yang sia-sia adalah satu kerugian. Saya pernah belajar, time saya belajar kat Mesir dulu, ada satu budaya mahasiswa kat Mesir ni. Saya rasa kat semua tempat lah, Mesir ke Jordan ke, hatta kat Malaysia ke, semua universiti lah. Mahasiswa ni banyak habiskan masa kosong dia dengan benda yang sia-sia tau. Sebab time saya belajar kat Mesir dulu, saya nampak satu budaya yang sangat tak sihat, which is anak-anak muda di sana walaupun ambil kos agama tau, ustaz-ustaz tau, tapi
hampir setiap hari. Main Dota daripada malam sampai subuh, lepas tu subuh tak pergi solat berjemaah. Lepas tu lepas subuh tidur. Yang perempuan pula tak main Dota. Perempuan mana main game sangat. Perempuan layan drama lah. Drama Koreanya, drama Jepunnya, drama Banglanya. Bangla tak ada lagu kan. Tapi layan drama, banyak buang masa. Satu drama tu, satu episod 2 jam. Satu series tu berapa banyak jam. So, bila banyak buang masa, itu yang kita rasa masa kita hilang keberkatan. Hilang berkat masa tu. Sebab tu kita boleh tengok ada orang 24 jam yang sama, tapi dia boleh buat macam-macam benda, boleh jadi hebat. Ada orang lagi 24 jam yang sama, tapi dia jadi orang yang tak ada manfaat pun. Untuk diri dia sendiri pun dia tak ada manfaat, untuk orang lain pun dia tak ada manfaat. Sebab itulah nak menjadi mahasiswa yang berjaya, nak jadi mahasiswa yang cemerlang, urus masa dengan baik. Jangan buang masa, jangan banyakkan perkara kita dengan sia-sia. Ingat Allah akan tanya. Allah akan tanya, kita gunakan waktu luang kita untuk apa? Masa lapang kita untuk apa? Nabi SAW bersabda, ada 2 nikmat yang banyak orang abaikan, iaitu as-sihah wal farah, kesihatan dan waktu lapang. Bahkan Allah sebut dalam Quran ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Apa dia? Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri orang beriman pertama yang berjaya adalah orang yang khusyuk dalam solat. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara yang sia-sia. Tinggalkan perkara sia-sia, itu ciri orang beriman yang berjaya. Bahkan Nabi SAW ada bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Antara ciri-ciri orang Islam yang baik adalah dia tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk diri dia. So cuba muhasabah. Game, movie, drama, couple, bagai semua benda tu bermanfaat untuk iman kita pun, bermanfaat untuk iman kita ke, ataupun benda tu akan merosakkan diri kita dalam keadaan kita tak sedar. Kita lalai dengan perkara tersebut sehingga kita abaikan tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai student, tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai Muslim, tanggungjawab sebagai pendakwah, tanggungjawab pada masyarakat. Macam-macam lah tanggungjawab kita kan. Cuba muhasabah. Dan yang keempat, antara tips nak berjaya adalah kena ada cara belajar yang betul lah. Ini susah lah. Benda ni apa nama dia, orang kata subjektif. Cara belajar yang betul ni subjektif. Saya pun tak nak buat kursus belajar semua. Saya bukan ahli je lah. Saya sendiri pun cara belajar saya pelik. Macam saya cakap tadi, saya punya cara belajar ialah saya belajar daripada lepas isyak sampai pukul 3 pagi. Orang lain tak boleh buat macam itu. Orang kata, ya Adnil, kau tak ngantuk ke? Saya pun kata, tak tahulah. Aku memang malam baru aku hidup. Pagi aku tak hidup sangat. Otak saya ni malam baru berfungsi dengan baik. Pagi tak berapa baik fungsi dia. So korang tak bolehlah tiru saya. Setiap orang ada cara belajar masing-masing. Yang penting cari cara belajar. Kalau perlu belajar dengan orang, belajar dengan orang. Jangan malu untuk bertanya. Hormat pensyarah-pensyarah. Hiasi diri dengan akhlak. Jadi pelajar yang baik. InsyaAllah kalau kita jumpa teknik yang betul, kita jumpa guru yang betul, kita jumpa circle kawan yang betul yang boleh ajar kita, insyaAllah kita akan menguasai ilmu tersebut. Dan yang last sekali, jangan putus asa lah. Jangan give up lah. Nak berjaya ni dia bukan semudah ABC kan. Pengorbanan tu kena dahsyat lah. Saya nak cerita sikit lah. Pengorbanan orang-orang terdahulu. Sekarang ni kita nak dapat ilmu mudah tau. Sangat mudah nak dapat ilmu. Tapi orang-orang zaman dulu nak dapat ilmu sangat susah. Saya nak cerita contohnya ada seorang ulama hadis yang cukup hebat, nama dia Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ni dia cerita time awal-awal perjalanan dia menuntut ilmu, dia memakan masa 7 tahun. Dan dia belajar tu pergi satu negeri ke satu negeri, satu negara ke satu negara dalam keadaan berjalan kaki. Dan dia kira-kira perjalanan dia untuk menuntut ilmu berjalan kaki tu sebanyak 6,000 kilometer.
Itu pun yang dia kira. Dia kata lepas dah 6,000 km tu, dia kata dia malas nak kira dah. Hari ni kita ada keretanya, ada Grabnya, ada motornya. Kalau malas sangat pun boleh belajar melalui YouTube. Apatah lagi PKP ni online je. Tak ada alasan tau untuk kita tak belajar sungguh-sungguh sebenarnya. Tapi ulama' dahulu, bayangkan berjalan kaki untuk ilmu 6,000 km. Saya baca sikit Dia cerita macam mana dia punya kesungguhan belajar tu. Dia kata, aku berulang alik dari Kufah ke Baghdad tidak terkira banyaknya. Aku berulang alik dari Mekah ke Madinah berkali-kali. Aku keluar dari Bahrain yang berdekatan dengan Bandar Silar ke Mesir, berjalan kaki. Kemudian dari Mesir ke Ramlah Palestin, berjalan kaki. Kemudian dari Ramlah Palestin ke Baitul Maqdis, jalan kaki. Ramlah ke Asqalan, jalan kaki. Ramlah ke Tabariyah, jalan kaki. Dari Tabariyah ke Damsyik Syria, jalan kaki. Dari Damsyik ke Homs Syria, jalan kaki. Dari Homs Syria ke Antakya Turki, jalan kaki. Dari Antakya ke Tarsus, jalan kaki. Kemudian aku pulang semula ke Homs kerana ada beberapa baki hadis dari Abu Al-Yaman yang aku perlu dengari. Setelah itu aku keluar dari Homs ke Bisan Palestin. Dari Bisan ke Raqqah Syria. Dari Raqqah aku pergi ke Baghdad Iraq. Kemudian ke Wasit Iraq. Kemudian ke Nil Iraq. Kemudian dari Nil ke Kufah Iraq. Ke semua destinasi tersebut aku jelajahi dengan berjalan kaki. Dan kesemua itu aku lakukan pada siri pertama pengembaraanku menuntut ilmu ketika itu. Dan ketika itu aku berusia 20 tahun. Subhanallah. Bayangkan Abu Hatim Ar-Razi menuntut ilmu, berkorban untuk ilmu, bersungguh-sungguh untuk ilmu, tak putus asa dengan ilmu selama 20 tahun. Bermula daripada umur dia 20 tahun. Dan dia memakan masa 7 tahun dalam pengembaraannya tersebut. Dahsyat. Dahsyat. Sebab itulah nasihat saya, jangan give up lah untuk capai apa yang kita nak capai. Jangan give up. Jangan give up. Menuntut ilmu tu bayangkan betapa banyaknya pahala yang Allah sediakan andai kita beribadah. Dan noktah terakhir, noktah yang keempat saya nak sampaikan pada petang ini adalah tentang tanggungjawab kita yang kedua sebagai seorang mahasiswa. Ingat, tugas kita bukanlah belajar sahaja. Tugas kita bukanlah nak habiskan diploma, habiskan degree sahaja, skor, tak. Itu bukan tanggungjawab kita semata-mata. Ada satu lagi tanggungjawab penting, kewajipan penting yang sepatutnya kita perlu fikir dan perlu kita pikul. Yang ramai anak muda sekarang dan mahasiswa sekarang abaikan benda tersebut. Apakah ia? Tak lain tak bukan tanggungjawab dakwah. Tanggungjawab dakwah. Sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, dakwah tu hukum dia wajib. Bukan sekadar wajib, tapi wajibul wajib. Wajib atas wajib. Sebab kalau dakwah tak terlaksana, maka orang akan meninggalkan kewajipan. Kalau tak ada orang buat dakwah, orang tinggalkan solat. Contohnya kan. Dakwah tu satu kewajipan. Dan dakwah ni bukanlah satu kerjaya yang boleh dipilih-pilih. Engkau bercita-cita nak jadi apa? Aku bercita-cita nak jadi pendakwah. Salah. Dakwah ni bukan kerjaya. Ada tak orang yang kita tanya, engkau cita-cita nak jadi apa? Cita-cita aku nak jadi penyolat. Mana ada? Sebab solat tu bukan kerjaya. Solat tu kewajipan. Sama juga, dakwah ni bukan kerjaya. Dakwah ni kewajipan. Kita ambil kos agama ke, kos engineering ke, kos medik ke, kos architecture ke, apa-apalah kos kita ambil, kita wajib buat dakwah juga. Dakwah ni bukan kena jadi ustaz, jadi ulama', kena pakai kopiah macam gini je, tak. Kita semua orang Islam, kita semua adalah pendakwah dan kita wajib buat dakwah. Kalau kita tak buat dakwah, kita dosa. Tak kisahlah kita ni student ke, pensyarah ke, rakyat ke, menteri ke, miskin ke, kaya ke, sihat ke, sakit ke, tua ke, muda ke, semua kita layak untuk buat dakwah, bahkan wajib buat dakwah. Tak perlu tunggu baik untuk buat dakwah, tapi kalau nak jadi baik, buatlah dakwah. Tak perlu jadi sempurna baru nak buat dakwah, tapi kalau nak menuju kesempurnaan, buatlah dakwah. Tak perlu nak tunggu suci untuk buat dakwah, tapi kalau nak sucikan diri, sucikanlah diri dengan dakwah. Kerana bila kita dakwah, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah akan baiki amalan kita. Sebab itulah, sahabat sekalian, anak muda hari ini macam saya cakap tadi, terumbang ambing.
Sebab apa? Sebab kita ni harapkan dakwah ni pada orang-orang agama je. Orang-orang ustaz je. Tak. Bayangkan kalau kita sama-sama mahasiswa berganding bahu buat dakwah, amar makruf nahi munkar dengan segala kemampuan yang kita ada. Budayakan tegur-menegur, nasihat-menasihati. InsyaAllah masyarakat akan pulih sedikit demi sedikit dengan dakwah. Tapi hari ini ramai orang tinggalkan dakwah. Sebab itulah nasihat saya kepada sahabat-sahabat sekalian di mahasiswa ni, kalau boleh bila masuk universiti tu, dekat universiti tu, cubalah ikat diri untuk join persatuan-persatuan Islam. Join usrah. Libatkan diri dengan program-program keagamaan. Buat dakwah, ajak kawan-kawan ikut tarbiyah, ikut usrah, ikut pergi majlis ilmu sekali. Belajar-belajar untuk duduk dalam circle dakwah. Sebab itulah saya bagi satu cadangan yang mudah lah. Nak bagi cadangan panjang-panjang pun takut pening pula. Cadangan yang mudah, korang, cadangan saya, joinlah Persatuan Belia Islam Nasional, pembina. Pembina ni ada dekat semua universiti. Program kita hari ni pun dianjurkan oleh pembina. Saya cadang korang daftarkan diri korang untuk join Persatuan Belia Islam Nasional, pembina ni. Sebab pembina ni antara persatuan Islam mahasiswa yang sangat baik dakwah dia, sangat hebat tarbiyah dia. Dia punya program sangat tersusun dan dia sangat menjaga kebajikan ahli dia. Saya dah tengok ramai orang-orang hebat dekat universiti. Kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang join pembina ni. So kalau korang nak berubah, korang nak libatkan diri dalam dakwah, nak libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, saya punya cadangan, daftar je jadi ahli pembina, lepas tu join pembina. Jadi penggerak pembina. Sebab pembina ni dia ada banyak benda tau. Dia ada usrahnya, ada halaqah Qurannya, ada aktiviti kebasyarakatannya, sukarelawannya, tolong ni, tolong sana, tolong orang susah dan sebagainya. Macam-macam lah program kepimpinannya, terlalu banyak. So, nasihat saya sebagai seorang mahasiswa, jangan fikir akademik je. Itu penting juga akademik tu. Tapi fikir juga tanggungjawab dakwah gitu. Kalau kita anak muda tak buat dakwah, siapa lagi nak buat dakwah? Nabi SAW pun dakwah dia dibantu oleh orang-orang muda. Nabi SAW bersabda, nusirtu bisyabab, dakwah aku dibantu oleh orang-orang muda. So kita yang muda-muda ni, kita kena bangkit buat dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Tak perlu jadi ustaz pun untuk buat dakwah. Saya dah ramai kawan-kawan yang bukan ambil bidang agama pun, tapi dia punya dakwah lagi hebat, kadang-kadang lagi hebat daripada orang yang ambil bidang agama. Dakwah ni tanggungjawab kita semua. Kita semua layak buat dakwah. Kita pun tak baik sangat. Saya pun buat dakwah semua ni, saya tak adalah baik sangat. Tak adalah baik sangat. Tapi kita sama-sama, macam saya cakap tadi, tak perlu tunggu baik baru buat dakwah. Tapi kalau nak jadi baik, buatlah dakwah. Kalau tempat universiti yang tak ada pembina, tak apa. Apa-apa persatuan Islam yang ada, yang korang rasa baik, yang korang rasa kalau korang join tu korang dapat berubah banyak benda, ikutlah. Tapi kalau kat tempat tu ada pembina, saya punya saranan ikutlah pembina. Kalau korang rasa pembina tak bagus, barulah korang cari tempat lain. Tak ada masalah. Yang penting kat mana-mana tempat kita pergi, cari circle-circle dakwah. Cari usrah, cari tarbiyah. Cari orang-orang yang kita bila duduk dengan orang-orang soleh tersebut, kita dapat berubah. So dalam pembina ni kalau korang ikut, korang akan berada dalam satu circle yang baik tau. Orang-orang soleh, orang yang semangat nak buat dakwah, orang yang sama-sama nak berubah. Bukanlah orang-orang pembina ni suci, tak pernah buat dosa, tak. Tapi mereka semua sama-sama usaha untuk berubah. So bila korang campakkan diri, korang join dengan circle-circle orang-orang soleh macam itu, insyaAllah korang akan ada kekuatan lah untuk menjadi orang yang lebih baik insyaAllah. So itulah kesimpulan saya pada hari ini. 4 noktah dah selesai. Kesimpulan saya pada hari ini adalah, ingat sahabat sekalian, Allah SWT takjub, kagum, respect dengan pemuda yang dalam diri dia tak ada sifat budak-budak. Allah kagum kalau kita menggunakan masa muda kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita pada ilmu, dakwah, tarbiyah dan sebagainya. So jadilah pemuda mahasiswa yang bertanggungjawab insya-Allah. Moga Allah ampunkan dosa kita semua. Moga Allah terima amalan kita semua. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. So saya serahkanlah pada pengurusi majlis.
Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adinin di atas kesudian menyampaikan ceramah sebentar tadi. Terusnya, jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz, para peserta boleh mengajukan soalan di ruangan chat. Kita ke sesi Q&A, Ustaz. Apa saya baca? Soalan daripada Zahrin Sazwan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah rahsia untuk kita istiqamah dalam melakukan satu ibadat? Bismillah. Cara istiqamah. Istiqamah ni satu benda yang sangat susah. Sangat susah. Bahkan ketika Nabi SAW dapat perintah istiqamah tu, Nabi terus beruban, tumbuh uban. Nak kata beratnya perintah untuk istiqamah tu. Fastaqim kama umir. Hendaklah kami istiqamah seperti mana yang diperintahkan. So antara cara nak istiqamah, pertama sekali banyakkan doa lah. Banyakkan doa. Sebab yang pegang hati kita Allah SWT. Kalau kita tak doa, kita tak minta tolong Allah, siapa lagi nak tolong kita kan? Ada banyak doa-doa istiqamah yang Nabi SAW ajar pada kita. Antaranya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu dan pada ketaatan padamu. Antara doa lain yang korang boleh amalkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah pada kami, dan kau berilah kami rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Contoh doa yang lain, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau mudahkanlah aku, tolonglah aku untuk mengingati engkau, mensyukuri kau, dan melakukan ibadah-ibadah yang baik pada engkau, ya Allah. Ataupun nak doa bahasa Melayu, buat ayat sendiri pun tak apa. Ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk istiqamah, ya Allah. Aku ni lemah, ya Allah. Banyak dosa aku, ya Allah. Buat ayat sendiri pun tak apa. Allah maha memahami. Yang penting banyakkan doa. Yang kedua dalam istiqamah ni, antara tips nak istiqamah adalah memang nak tak nak, kita tak boleh berubah seorang-seorang. Kita kena letak diri kita dalam circle yang baik. Sebab itulah saya cakap tadi, join usrah. Join circle-circle. Cari kawan-kawan yang baik. Join pembina. Join orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang buat dakwah. Supaya apa? Supaya kita ni tak berubah seorang-seorang. Setan ni, dia mudah nak rosakkan kita kalau kita seorang-seorang. Tapi kalau kita berjemaah, kita ada kawan dan sebagainya, InsyaAllah kita akan mudah untuk berubah sebab ada kawan-kawan yang membimbing kita. Kalau kita tengah down, tengah sedih, tengah putus asa, give up, ada kawan-kawan yang tarik tangan kita balik, yang sentiasa ada untuk kita. So cari kawan yang baik. Dan yang ketiga, antara cara nak istiqamah adalah penuhi diri kita dengan ilmu. Specifically ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama lah kita dapat beza mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Bagus korang ambil kos-kos korang ni yang bukan agama kan. Tak salah, dapat pahala insyaAllah. Tapi jangan sampai korang abaikan agama. Jangan sampai Quran tak lancar, sedangkan umur dah 20-an, Quran masih tak lancar. Ilmu asas agama, fardu ain pun tak kuasai. Ada orang mandi wajib pun tak tahu. Aurat pun tak tahu dan sebagainya. Jangan sampai ilmu agama kita lemah. Tambah ilmu agama kita. Especially zaman sekarang ni macam-macam ajaran sesat ada kan. Pemikiran-pemikiran sesat dan songsang ada. LGBT-nya, liberalnya, sekularnya, pluralismnya. Banyak agenda-agenda fahaman-fahaman sesat zaman sekarang ni. So macam mana kita nak memastikan kita istiqamah atas jalan kebenaran? Kena ada ilmu lah. Sebab itulah tuntut ilmu sampai mati insyaAllah. Itu antara tips nak istiqamah. Wallahualam. Okey, soalan seterusnya daripada admin Isma Johor. Nombor 1, dia ada 2 soalan Ustaz. Soalan pertama, minta Ustaz share tips cemerlang dalam akademik dan nak berdelegasi dengan cemerlang. Soalan kedua, minta Ustaz tips study untuk exam kerana student UPMKB pada minggu depan final. Okay, first thing first, kepada mereka-mereka yang nak exam minggu depan tu, final tu, saya doakan moga korang berjaya dunia akhirat lah. Moga berjaya dunia akhirat. Tips nak cemerlang. Dia susah lah nak cakap benda ni sebab benda ni subjektif.
Saya tak minat untuk berkongsi tips sebab tips saya belum tentu sesuai untuk korang. Saya boleh buat kesimpulan satu je lah. Kan? Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Orang yang nak berjaya dia akan all out lah. Orang yang tak nak berjaya, dia usaha dia ala kadar je lah. So kalau nak cemerlang, nak berjaya, macam saya cakap lah, kejayaan yang sebenar tu bukanlah pada result, tapi pada usaha. So kalau betul nak berjaya, usahalah sungguh-sungguh. All out lah. Korbanlah lebih sikit. Jadi itulah basically macam mana nak berjaya, macam mana nak dapat kejayaan tu. Memang bagi saya, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih, usaha dengan ikhlas. Result tu kita serahkan pada Allah SWT. Kita doa supaya Allah bagi kita result yang terbaik. Wallahualam. Soalan seterusnya daripada Nurul Syafiqah Kanajiha. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah elakkan diri dari melakukan benda yang sia-sia iaitu tidur? Terima kasih Ustaz. Tidur ni dia boleh jadi ibadah sebenarnya. Tidur boleh jadi ibadah. Tapi ada orang dia kata, "Wish, kalau tidur ibadah maknanya banyaklah ibadah aku sebab aku banyak tidur." Bukan macam itu. Tidur pada waktunya lah. Kita tidur ni untuk rehatkan badan kita. Supaya bila badan kita cukup rehat, kita dapatlah melakukan ibadah dengan baik. Kan? So, tidur bila perlulah. Janganlah tidur berlebih-lebihan. Macam mana tak nak tidur lebih-lebihan? Simple je. Setiap hari kita kena ada, kita kena tahu apa benda yang kita nak buat. Sebab tu saya cakap, kita kena letak matlamat kita, apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Saya setiap 10 tahun lah basically, saya akan rangka apa yang saya nak jadi. So time 2011, time saya belajar kat Mesir dulu, saya plan apa yang saya nak jadi pada tahun 2020. Saya plan, okay, dari sudut dakwah aku nak jadi orang yang macam mana, pendakwah yang macam mana. Dari sudut ilmu aku nak jadi orang yang berilmu yang macam mana. Dari sudut kerjaya aku nak kerja macam mana. Dari sudut kewangan aku nak kumpul duit banyak mana. Dari sudut keluarga aku nak jaga keluarga aku macam mana. Saya plan detail daripada 2011 sampai 2020 apa saya nak jadi. Saya buat plan 10 tahun, plan tahunan, plan mingguan, plan harian, apa yang saya nak capai. Sampailah saya baru-baru ni, saya lost tau. Saya rasa macam jiwa saya kosong. Saya rasa ada benda tak kena. Macam, apa benda? Kenapa aku macam ada masalah tak selesai. Saya fikir, baru saya perasan. Oh, sekarang ni dah 2021. Benda yang saya plan sampai 2020 je. Dan Alhamdulillah, saya syukur pada Allah, majoriti benda yang saya plan ketika itu, Allah makbulkan. Alhamdulillah. Allah makbulkan, Alhamdulillah. Contohnya, saya dulu time saya kat Mesir tu, saya tak ada apa-apa kan. Tapi saya buat antara benda yang saya nak, saya kata, Ya Allah, pada 2020, aku nak jadi seorang pendakwah di kalangan anak muda yang orang muda kenal, orang muda mudah nak terima. Seperti mana orang semua kenal Ustaz Zahar Idrus, aku nak orang kenal Ustaz Anin juga seperti mana orang kenal Ustaz Zahar Idrus. Supaya dakwah aku mudah diterima. Lepas tu saya tulis juga dalam tu, ya Allah, aku pada 2020 aku nak simpan duit sekurang-kurangnya 50,000 dalam aku punya bank account. Ya Allah, aku nak kahwin. Ya Allah, banyaklah saya punya planan. Dan Alhamdulillah, majoritinya Allah bagi, bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi Allah bagi. Saya syukur pada Allah SWT. Tapi yang paling penting, plan. So, saya baru habis plan, apa nama dia, rangka hidup saya daripada 2021 sampai 2025. Saya plan balik hidup saya. Sebab saya rasa lost selama ni, sebab baru saya sedar yang saya lupa nak plan untuk 10 tahun akan datang. Macam tu lah hidup korang, saya punya nasihat. Macam mana korang nak jadi orang yang berjaya, korang plan hidup korang. Secara detail, supaya apa? Supaya bila korang ada plan, barulah korang tak malas. Barulah korang tak buat benda sia-sia. Macam itulah cerita dia. Wallahualam. Ustaz, kami dari pihak penganjur ingin bertanya kepada Ustaz. Bolehkah kita tarik masa sikit sampai 3.30 untuk soalan Q&A? 3 suku boleh? 3 suku, insyaAllah boleh. Kena pergi studio, kena siapkan lagu. Oh, okey Ustaz. Soalan seterusnya daripada Zakwan. Assalamualaikum Ustaz.
saya ada persoalan. Saya selalu ada keinginan untuk berdakwah dan menasihati kawan-kawan saya. Tetapi saya selalu rasa tak yakin dan gemuruh untuk tegur lagi kawan-kawan saya yang keras kepala. Macam mana Ustaz dapat keberanian untuk berdakwah di halayak ramai? Okey, pertama sekali Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dicegah dengan kuasa dia, dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu, cegah dengan lisan ataupun dengan tulisan, dengan kata-kata. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu dengan kata-kata, tak ada keberanian. Kita tahu kalau kita dakwah tu kita kena pulau, kena sisir, kena kutuk dan kita tak berani untuk buat benda tu. Sekurang-kurangnya cegah dengan hati. Cegah dengan hati tu apa? Kita benci maksiat tu, kita jauhi maksiat tu, kita doakan hidayah untuk orang tu, dan kita berazam untuk kita tegur sekiranya kita mampu. Walidzalika adhaful iman. Dan cegah dengan hati tu adalah selemah-lemah iman. So kita nilailah diri kita, kita ni di tahap yang mana. Kalau kita rasa kita tak mampu nak tegur kawan kita tu, sebab kalau kita tahu kalau tegur dia, confirm dia tolak, confirm dia akan maki hamun kita, dia akan kutuk kita dan sebagainya, dan kita tak berani di ketika itu, maka cegah dengan hatilah, doakan hidayah untuk dia. Kita jangan redha pada maksiat tersebut, tapi kita berakhlak baik dengan dia. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab bila kita tunjukkan akhlak yang baik, lama-lama orang yang benci kita akhirnya akan rujuk kita balik. Macam Nabi lah. Nabi SAW dia berakhlak baik dengan kaum dia, kaum Quraisy. Sampai kaum dia dekat Mekah tu gelar Nabi Al-Amin. Semua orang percaya Nabi. Sebab itulah akhirnya bila Nabi buat dakwah, bila orang kutuk dan sebagainya, tapi Nabi terus berakhlak dengan akhlak yang baik, akhirnya orang ikut Nabi sebabkan akhlak tersebut. Kalau tak mampu dakwah dengan kata-kata, sekurang-kurangnya tunjuk akhlak yang baik pada kawan-kawan kita yang keras kepala tu. Supaya akhirnya kawan-kawan kita yang keras kepala tu, dia tahu kalau dia orang ada masalah, dia akan datang pada kita sebab dia percaya pada kita. Yang kedua, antara tips adalah, sebab itulah saya cakap tadi, letak diri dalam circle yang baik, ikut usrah dan sebagainya, ikut tarbiyah, supaya bila kita tak ada kekuatan, kita boleh minta tolong kawan-kawan kita yang ada kekuatan untuk sama-sama dakwah. So itulah antara tips dia. Wallahualam. Okey, soalan seterusnya daripada Ahmad Faris Haikal. Di universiti saya ada persatuan Islam tapi tidak berjalan. Mana Ustaz ada cadangan tak untuk menghidupkan aktiviti? Oi, berat juga soalan dia, macam mana nak hidupkan aktiviti. Kena pikul tanggungjawab lah. Kalau perlu daftar persatuan, daftar persatuan. Lepas tu ajaklah kawan-kawan, jom kita buat satu persatuan Islam kat sini. Lepas tu kita hidupkan majlis ilmu setiap bulan ataupun berapa bulan sekali. Jom kita buat program besar-besaran. Lepas tu jom kita buat usrah. Jom kita pandai-pandai lah, be kreatif lah dalam nak dakwah ni kan. Saya ada kawan juga, dia pergi universiti tu, tak ada persatuan Islam. Lepas tu dia daftar pembina dekat universiti tersebut. Dia ulang alik jumpa dekan lah, jumpa ni untuk akhirnya dia dapat officially daftar pembina. Lepas dia daftar tu, dia buat program-program. Dia ajak penceramah luar bagi program. Lepas tu dia ajak orang ikut usrah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang pembina masih ada dekat universiti tu, berkat daripada kawan saya tu. Sekarang dah lebih 10 tahun, dah lebih kurang 10 tahun dah. Masih pembina masih ada di situ lagi. Berkat kawan saya tu mula-mula buka benda tu. Sebab itulah kalau dekat tempat korang tak ada persatuan Islam, korang yang menjadi pemula, itu sebenarnya Allah nak bagi korang pahala yang besar tu. Sebab bila korang memulakan sesuatu dan kemudian diikuti oleh generasi selepas korang, banyak sangat pahala yang korang dapat. Subhanallah. Wallahualam. Soalan seterusnya daripada Kristina. Assalamualaikum Ustaz, boleh share tips-tips pelajar yang lebih afdal? Ustaz, bagaimana nak hilangkan diri dari malas, kemarahan dan lain-lain macam dalam menimba ilmu? Tips belajar yang lebih afdal waktu yang afdal lah Basically dia tak adalah waktu-waktu tertentu yang afdal sebenarnya. Dia sebab tu saya cakap tadi, ikut orang. Ada orang lepas subuh dia rasa paling masuk dalam kepala dia. Ada orang mungkin tengah hari, ada orang malam. So dia tak adalah satu specifically waktu yang afdal, tak ada.
Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia belajar, dia menulis malam sampai dia tidur tu atas kerusi. Hampir bertahun-tahun setiap malam dia tidur atas kerusi. Tu contohlah. Ada ulama yang waktu paling dia masuk ilmu dia pada waktu subuh. So sebab tu saya cakap cuba kenal diri. Cuba try lah waktu-waktu mana yang paling kita rasa okey. Dan macam mana nak elakkan kemalasan dan sebagainya tu semua memang bagi saya hendak 1000 daya tak nak 1000 dalih lah. Sebab kalau kita bagi 1000 tips pun, tapi kalau kita tak nak, tak jadi juga. Tapi kalau kita betul-betul jelas maklumat kita dan kita tekad bulat, bukan nak tak nak, tapi bulat aku nak benda ni, wallahi kesungguhan ataupun kesedaran itulah yang membuatkan tubuh badan kita automatically bergerak untuk belajar sungguh-sungguh. Ada maklumat yang jelas. Tapi kalau nak tak nak, itu yang kita akan bagi macam-macam alasan lah. Wallahu a'lam. Soalan terakhir daripada Rafiqah. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak bantu kawan yang masih tak boleh stop tengok video pornografi dan dia buat perkara itu. Saya dah banyak kali nasihat tapi still buat. Adakah patut bantu lagi atau tinggalkan? Ustaz dapat beri penjelasan. Ni yang tanya lelaki ke perempuan? Nama dia Rafiqah Azmi. Tak tahu Ustaz. Perempuan rasa. Oh, maknanya dia ada kawan perempuan dia ataupun kawan lelaki dia yang ketagihan pornografi tu? Dia tak cakap pula Ustaz. Dia cakap bantu kawan. Kawan lelaki. Okey, kalau kawan lelaki yang macam tu tak payah lah. Perempuan fokus dakwah pada perempuan saja. Perempuan fokus dakwah pada perempuan saja. Apatah lagi lelaki tu tengok video lucah. Kalau kamu semangat dakwah dia, takut-takut silap hari bulan, lelaki tu suka kamu pula, lepas tu membayangkan benda-benda yang tak senonoh pasal kamu, lepas tu ajak kamu buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau perempuan, fokus dakwah perempuan. Tapi kalau lelaki, fokus dakwah lelaki. Tapi basically macam mana kita nak tolong kawan kita untuk tinggalkan benda tu, kita kena faham yang pornografi ni adalah satu ketagihan. Benda yang ketagih ni, dia tak semudah kita tegur dia terus berubah. Benda yang ketagih, saya ulang balik, benda yang ketagih ni, dia bukan semudah, janganlah tengok video lucah. Okey. Lepas tu dia berubah terus. Tak. Benda yang ketagih ni, dia tak semudah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Esok terus tinggalkan. It's not easy. Benda yang ketagih ni, dia adalah satu proses. So first thing first, kita kena tanam kesedaran pada dia bahawasanya tengok video lucah tu dosa. First, kita kena sedarkan dia yang perbuatan dia tu dosa. Kena lahirkan rasa bersalah pada diri dia. Sebab ada orang dia bangga dengan perkara tersebut. So, tanam rasa bersalah. Bagi tahu benda ni dosa. Kau kena usaha untuk berubah. Yes. Memang susah nak berubah drastic. It's a process. Tapi first kau kena tahu benda yang kau buat ni salah. Lepas tu bagi tahu dia, jangan cerita pada orang lain yang dia buat benda tu. Jangan cerita pergi heboh, aku tengok video lucah. No. Cakap kat dia, tak payah cerita, tak payah buka aib engkau. Biar antara kau dengan Allah. Dan setiap kali kau terjatuh dalam dosa maksiat video lucah tu, kau minta ampun pada Allah sungguh-sungguh dan kau usaha lagi nak tinggalkan. Kalau jatuh, kau taubat lagi pada Allah. Kalau tak mampu, kau usaha lagi. Kalau jatuh, taubat lagi pada Allah. Sebab it's a process. Ketiga, daripada korang cakap, janganlah tengok video lucah, janganlah tengok video lucah. Daripada korang cakap macam itu, lebih baik korang ajak dia pergi majlis ilmu, ajak dia pergi solat, ajak dia pergi sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Sebab dia bukan tak tahu, benda tu dosa dia tahu. Kalau dia dah tahu, lepas tu dia dah rasa malu, korang tak payah korek-korek aib dia. Korang tak perlu tanya, engkau masih tengok video lucah ke? Tak perlu tanya. Itu aib dia. Dia dah rasa malu, dia dah rasa bersalah, cukup. Yang penting dia usaha untuk berubah. So apa yang kita perlu buat, kita bantu dia untuk berubah, which is bawa dia join usrah, bawa dia pergi majlis ilmu, bawa dia pergi aktiviti kemasyarakatan, ajak dia buat dakwah supaya bila dia sibuk dengan benda-benda yang baik ni, insya-Allah dia akan tak ada masa untuk nak tengok benda yang macam itu. Wallahu alam. Ingat, boleh jadi memakan masa 10 tahun, 20 tahun untuk nak dia tinggalkan benda tu. Sebab macam saya cakap tadi, bila berurusan dengan benda yang ketagih ni, kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa, memang tak jadilah, orang tu takkan berubah, bahkan orang tu akan lagi menyampah kita.
Sebab benda-benda ketagih ni tak semudah itu untuk tinggalkan. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Sekarang pihak kami ingin berjemput para peserta untuk membuka peranti masing-masing bagi sesi bergambar.